Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama menjadi cabaran kepada kebanyakan negara, khususnya dalam mengurus kemajemukan sosial itu. Cabaran itu wujud terutama dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama serta budaya, sekaligus memerlukan pendekatan berhemah serta penuh rasa hormat. Setiap daripada kita sebagai rakyat negara ini pastinya mempunyai cerita tersendiri dalam kehidupan. Kisah setiap daripada kita dalam menjalani kehidupan yang membawa nilai-nilai positif hidup secara harmoni adalah kunci sebenar yang membawa kepada kemajuan dan kemakmuran negara kita hingga hari ini dari generasi ke generasi. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Asyik FM membawakan sebuah dokumentari berkisar mengenai kehidupan dan resipi keharmonian sebenar yang berlaku dalam realiti masyarakat yang berjaya dicungkil dan diambil sebagai renungan dan model kepada perpaduan masyarakat era kini. Kita melihat dari sudut realiti resipi kepada kesepaduan dan keharmonian masyarakat ianya berlaku dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedar. Itulah resipi sebenar kepada keharmonian dan perpaduan negara kita. Bersama Alan Wong Cicin, sama seperti warga Malaysia yang lain, mendengar namanya sedia tahu bahawa beliau seorang berbangsa Cina, namun siapa sangka beliau mempunyai jiwa yang sangat besar dan rasa cinta yang sangat mendalam kepada budaya masyarakat orang asli. Beliau telah pun berkeluarga, kini mewarisi Akademi Sekolah Memandu daripada keluarganya. Salam berkenalan kepada orang asli 18 suku kaum di mana-mana saja yang ada di semenanjung Malaysia. Nama saya, nama benarlah Alan Wong, tapi nama asli saya ialah Manau. Saya berasal dari rantau, lebih kurang 30 minit dari Seremban. Latar belakang pendidikan saya mempunyai degree dalam teologi. Sekolah rendah berasal dari sekolah Chinese lah di rantau, sekolah menengah di Seremban. Pekerjaan dahulu saya pernah bertugas di bahagian audio di Astro selama 11 tahun. Last saya bertugas di sana ialah tahun 2007. Kemudian saya sudah masuk dalam bidang yang lain. Aktiviti sekarang yang utama ada dua. Satu, saya uruskan projek lesen orang asli. Dan yang kedua, saya uruskan kraft tangan orang asli. Ada satu cabang lagi yang saya minat untuk menceburi adalah ikut tourism orang asli, tapi belum mula lagi lah. Memang sudah dalam rancangan. Selain daripada itu, kalau ada banjir ke di kampung ataupun ribut ke di kampung, saya juga libatkan dirilah dalam hantar barang bantuan dan juga bawa NGO luar ataupun mereka yang minat membantu MOA, saya akan bawa mereka untuk siapkan atap ke, siapkan rumah ke, siapkan hantar bantuan macam tu. Itulah serba sedikit daripada saya. Cerita projek lesen orang asli, bagaimana ia tercetus. Okey, waktu saya masih ingat pada tahun 2014 saya mula bergaul dengan masyarakat orang asli, dan waktu saya bergaul dengan mereka, saya memperhatikan satu perkara, iaitu mereka banyak mereka tidak ada lesen. Dan waktu saya tanya mereka, mereka kata tak tahu macam mana nak buat. Dan ngam-ngam latar belakang saya, mendiang ayah saya memang seorang cikgu memandu. Dan sebelum dia meninggal, dia sudah turunkan sebuah driving academy kepada adik-beradik lah. Jadi masa itu saya belum libatkan diri. Adik saya yang pegang sekolah memandu tu. Apabila saya tahu ada keperluan
di MOA ni, lalu saya buat satu cadangan kepada adik saya dan juga abang saya, minta mereka buat satu program khusus untuk MOA. Dan cadangan ini diterima dengan baik. Jadi kali yang pertama kita anjurkan projek lesen orang asli pada tahun 2014. Masa tu lebih kurang 50 orang yang daftarkan diri. Dan sampai hari ini sudah 8 tahun program ini dijalankan dengan lancar, dan juga banyak suku kaum orang asli, bukan saja dari Temuan, tapi Mameri, Semak Beri, Semai, Temia, lain-lain, Jakun, semua sudah berjaya dapatkan lesen motor, dapatkan lesen kereta, dapatkan GDL melalui program ini. Jadi permulaan itu adalah dari waktu saya bergaul dengan mereka. Saya memperhatikan keperluan yang sangat-sangat besar. Bukan mereka tak mau lesen, tapi mereka tidak yakin, satu. Yang kedua, mereka tidak tahu macam mana nak buat. Begitu, itulah permulaannya. Bagaimana saya mempunyai keluarga angkat di kampung orang asli Tekir, Jalan Labu. Ceritanya begini, waktu saya bergaul dengan MOA, saya mula dalam bab kerohanian. Sebab masa tu saya memperhatikan belia-belia orang asli di kampung itu ada pengaruh luar ataupun pengaruh yang tak baik lah. Contoh mabuk lah, judi dan macam tu. Jadi saya cubalah mau bawa satu perubahan melalui bab kerohanian. Tapi cara yang saya buat ini menerima penentangan lah dari adalah di kalangan mereka kan yang tak suka macam tu. Dan ada juga satu kelompok lah mereka support, termasuk Batin juga, Batin lama, Mama Atta, dia support. Jadi untuk membela saya, orang kampung pun kumpul, bukan semualah, tapi satu kelompok. Mereka kumpul dan kita cari jalan penyelesaian, bagaimana mahu teruskan kerja ini supaya belia-belia dapat dibangunkan, begitu. Jadi dalam perbincangan itu, di sanalah ada satu keluarga, mereka terima saya sebagai anak angkat lah di situ, dengan tujuan mau membela saya, supaya dengan kehadiran saya dan projek-projek yang saya bawa tu dapat membawa satu perubahan yang positif lah, ataupun membawa kemajuan untuk kampung di sana. Dan di situ juga ada seorang mamak lah, tiba-tiba dia cadangkan, bagaimana kalau kamu ambil nama orang asli. Saya kata saya tiada hal. Memang walaupun di kulit saya nampak orang Chinese, tapi di dalam jiwa saya sudah orang asli. Jadi dia cadangkan satu nama, iaitu Manau. Dia cadangkan Manau. Lepas tu saya pun fikir, first time saya dengar nama tu, saya fikir apa maksud Manau ni. Dia kata Manau tu ialah Raja Rotan. Raja Rotan. Walaupun saya first time dengar, tapi saya terima juga. Saya terima dan saya mulalah, mereka pun mula panggil saya dengan nama itu, dan saya pun mula kenalkan diri dengan nama itu. Dari situlah mulanya keluarga angkat saya di Kampung Tekir, dan juga nama saya, bagaimana saya dapat nama Manau ini, dari situ juga. Pencetus kepada penglibatan beliau bersama masyarakat orang asli bermula di Kampung Bukit Tekir dalam aktiviti sukarelawan. Beliau terpanggil untuk membantu masyarakat ini dengan memperkenalkan satu kemudahan melalui akademi memandunya yang berfokus khas membantu komuniti orang asli. Bagaimana saya fasih dalam bahasa dialek Temuan.
Sama juga waktu saya mula bergaul dengan mereka, banyak antara mereka tu kurang fasih dalam bahasa Melayu. Kurang fasih. Yang mereka fasih adalah bahasa temuan. Jadi saya pun mula dengar dan mula mau fahami apa yang mereka cerita itu. Dan ada satu insiden di mana mereka bertanyakan saya soalan dan saya tidak faham. Mama dan juga anak mereka ketawakan saya dan saya rasa segan. Alamak. Saya dalam hati saya berazam saya mesti mau belajar bahasa mereka supaya saya dapat lebih memahami dan dapat bergaul dengan mereka lebih berkesan. Jadi dari situ saya tebalkan kulit muka saya, terus bertanya, apa maksud ini? Kalau saya dengar ada perkataan yang saya tak faham, langsung saya akan tanya. Di sana keluarga angkat saya banyak tolong saya untuk mengajarkan saya dialek temuan. Dan di sana juga saya belajar sedikit demi sedikit. Dan dengan peluang menguruskan lesen dan juga kraft tangan, banyak juga saya dapat bergaul dengan suku temuan dari mana-mana kampung. Di situ saya mula beranikan diri untuk berbahasa mereka. Satu benda yang baik daripada mereka, inak kah, ninik kah, gendui kah. Kalau saya salah, mereka walaupun ketawa, tapi mereka akan betulkan saya. Di situ saya rasa sangat-sangat diberkati. Mereka betulkan saya dan dari sana saya belajar. Hari ini kalau tanya dengan jujur, bukan 100% lah, tapi sekurang-kurangnya 50% ataupun 60% saya dapat faham, saya dapat jawab, saya dapat terangkan sesuatu dalam dialek temuan. Begitu. Jadi saya menggalakkan semua yang temuan kan, appreciate ataupun hargailah bahasa kamu. Sebab banyak perkataan kan tidak dapat dikesan dengan suku lain. Suku temuan saja sangat-sangat unik. Jadi hargailah bahasa kamu dan teruskan benda itu. Kalau boleh buat rekodlah. Itu pun memang tiada dalam rancangan saya. Saya tak pernah fikir. Apa yang berlaku adalah pada tahun, saya rasa tahun 2018, General Manager Hotel Royal Chulan tu orang putih, nama dia Leo Kusher. Masa itulah dia dari Austria. Dia mau jemput kanak-kanak orang asli datang ke hotel tu, untuk buat persembahan, nyanyian ke tarian macam tu. Dan dari hotel pula mereka mau melayani kanak-kanak orang asli dengan makanan, minuman dan bawa mereka untuk berpusing-pusing lah dalam hotel itu, kenalkan mereka dengan hotel tu. Jadi ada seorang kawan saya kerja di sana. Dia tanya kawan itu dan kawan itu dia kenal dengan saya, dia cadang saya. Dari sana saya berkenalan dengan Mr. Kusher dan saya bawa orang kampung saya lah dari Tekir. Jadi mereka pun datang buat satu event. Tidak tahu pula Mr. Kusher dan isteri dia sangat-sangat suka program itu. Lepas itu dia buat satu cadangan. Dia kata, Encik Manau, macam ni lah, dalam hotel ini ada satu unit kedai yang kosong. Kamu ambil untuk mempromosikan kraft tangan orang asli. Saya tolak dia. Kenapa? Sebab saya tak ada pengalaman, tak ada pengetahuan dan tidak tahu macam mana mau buat. Tapi yang saya saya memang rasa respect lah dengan Mr. Kusher sebab tiap-tiap bulan dia tanya. Selama 6 bulan kan, saya tolak dia. Lepas tu saya pun renung lah. Saya kata, dia sudah sangat-sangat yakin kepada saya. Tapi saya pula tidak yakin dengan diri saya. Lepas tu saya pun fikir, mungkin saya mau cubalah. Lalu saya jawab dengan Mr. Kusher,
Okeylah, saya akan cuba. Tapi kamu kena sokong saya kata. Dia pun kata, boleh, tak ada hal. Saya sokong kamu pergi buat. Jadi saya pun mulalah. Memang saya ada peluang untuk melawat banyak kampung. Dari sana, selain cerita lesen, selain cerita bab kerohanian, selain cerita kerja amal, saya bawa satu lagi. Saya cerita pasal kraft tangan. Tidak tahu pula dari sana dia punya respon sungguh baik. Dan saya mula kumpul kraft tangan mereka, lalu saya penuhkan kedai itu. Dan Mr. Kusher sudah lihat kedai sudah penuh, dia kata, mari kita buat satu pembukaan, upacara pembukaan. Saya masih ingat lagi tarikhnya 29 Jun 2019. Mulalah kedai itu berfungsi, dan dari sana lahirlah Manocraft yang mempromosikan kraft tangan orang asli sampai hari ini. Yang terbaru ini kami dijemput oleh Lazada. Kalau ada follow Facebook ataupun akaun TikTok kami kan, dijemput oleh Lazada untuk kendalikan bengkel kraft tangan. Bukan untuk untuk orang kita, tapi untuk orang luar, pekerja-pekerja Lazada dan juga yang ikut melalui online. Semua ada 150 partisipan. Itu sangat-sangat rasa sangat-sangat membangunkan semangatlah begitu. Saya akan ceritakan benda ini dalam dua bahagian lah. Satu untuk orang umum lah, orang umum yang bukan orang asli. Saya nak seru semua kan, kerjasama dan juga libatkan diri untuk membangunkan. Air mata macam mau. Sama-sama kerjasama lah untuk membangunkan MOA. Ya, membangunkan MOA. Kenapa? Kita harus jaga mereka. Mereka adalah orang asal. Mereka adalah orang asal di tanah ini. Tapi apa yang berlaku dengan mereka memang sangat-sangat sedih. Jadi saya seorang tidak dapat lakukan benda inilah ataupun misi ini. Jadi saya berseru semua orang awam dari mana-mana lapisan negara Malaysia, kita ketengahkan hak orang asli. Ketengahkan hak mereka. Dengar suara hati mereka. Dan cuba sedaya upaya untuk membangunkan masyarakat mereka. Banyak keperluan di dalam kampung. Banyak keperluan di dalam pembangunan, bab pembangunan ini. Jadi kalau boleh, kita semua jalinkan tangan, satu hati, kita bantu mereka, kasih mereka naik. Kasih mereka naik. Jadi pemimpin, jadi doktor, jadi lawyer, engineer, biar mereka naik. Sebab mereka adalah orang asal di tanah ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan kan, Tuhan pun tidak senang hati apa yang mereka hadapi. Jadi saya berseru, kita mempertahankan hak mereka. Kita dengar suara hati mereka dan kita bawa mereka mengalami satu perubahan. Kalau kita kerjasama kan, saya rasa negara di luar, international, antarabangsa, mereka pun respect apa yang kita lakukan ini. Sebab yang kuat harus mempertahankan yang lemah. Yang kaya harus memperkuatkan yang miskin.
yang sehat harus menjaga mereka yang sakit. Begitu. Untuk orang asli sendiri, saya nak meyakinkan mereka, tidak kira kamu orang asli kah, orang apakah, yakin diri itu sangat-sangat penting. Kamu harus yakin. Ambil lesen kah, buat kraft tangan kah, dalam pendidikan kah, dalam angkat maruah sendiri, kena yakin diri. Okey. Sekarang banyak belia pun sudah ada pendidikan. Jadi satu peluang. Okey, belajar bagaimana yakinkan diri. Kenalkan adat budaya orang asli kepada orang awam. Okey, kepada orang yang ada di bandar. Okey. Yang kedua, bersatu. Jangan kita pecah belah. Kalau kita pecah belah, orang luar akan ambil kesempatan. Kalau kita bersatu, tidak ada siapa-siapa boleh hancurkan masa depan kita. Ini memang dari suara hati saya lah, yang saya memperhatikan selama ini. Mereka, mari kita bersatu. Kita mahu cipta satu masa depan yang cerah, yang baik untuk keturunan kita, untuk anak kita, cucu kita, cicit kita. Kalau bukan mula dari sekarang, bila lagi? Kalau bukan mula dari kita, siapa lagi? Jadi untuk kita ni, kita bersatu. Yakin diri, bersatu dan terus maju ke depan. Malaysia akan dibangun kerana orang asli dibangun.